Buletin Pagi 22 Februari, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, suspek bunuh kanak-kanak perempuan 11 tahun didakwa pagi ini. SPR siasat dakwaan bahan kempen provokasi di Don Semenyih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah lebih 2 bulan diburu, suspek utama bagi kes pembunuhan seorang pengurus pusat hiburan di Pusat Perniagaan 8 Avenue, Seksyen 8, Petaling Jaya, Disember lalu, ditahan polis petang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad, dalam satu kenyataan berkata penahanan suspek yang berusia 28 tahun itu dibuat kira jam 5.30 petang di Lebuh Raya Utara Selatan di kawasan Pedas, Negeri Sembilan. Ia setelah polis berjaya mengesan kenderaan yang dinaikinya bersama 2 lagi rakan di Taman Bukit Indah, Johor Bahru yang kemudiannya cuba melarikan diri serta merempuh kereta polis. Semakan lanjut mendapati suspek yang berusia 28 tahun itu mempunyai 10 rekod pelbagai jenayah lampau. Ketiga-tiga suspek akan direman hari ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Dalam kejadian jam 6.30 pagi 16 Disember lalu itu, mangsa maut akibat ditetak selepas diserang sekumpulan lelaki bersenjatakan parang ketika berdiri di luar sebuah pub di Pusat Perniagaan Terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Kanak-kanak malang dipercayai mangsa dera bapa tiri di Pekan Pahang Kelmarin dilaporkan meninggal dunia akibat kecederaan berganda di kepala dan perut disebabkan hentakan dari objek tumpul. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Datuk Osman Nanyan berkata, hasil bedah siasat turut mendapati limpa mangsa pecah. Mangsa Muhammad Hafiz Abdullah, 5 tahun, dari kampung Batu Balik, Pekan Pahang, dibawa oleh bapa tiri dan ibu kandungnya ke Klinik Kesihatan Padang Rumbia kira jam 4 petang Rabu lalu. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia sebaik tiba di klinik berkenaan. Hasil pemeriksaan, doktor mengesyaki mangsa didera kerana terdapat lebam dan luka kesan dicucuk api rokok di beberapa bahagian badan. Berikutan itu, bapa tiri mangsa berusia 54 tahun dan ibu kandungnya 25 tahun direman 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Jenazah mangsa dituntut waris terdekat petang semalam selepas selesai proses bedah siasat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Batu Nenasi di Pekan malam tadi. Dan ini pula berhubung dengan kes bunuh kanak-kanak berusia 11 tahun Allahyarham Siti Masitah Ibrahim yang sebelum ini mayatnya ditemui dalam keadaan tidak sempurna pada 9 Februari lalu. Suspek utama kes berkenaan, lelaki berusia 23 tahun, didakwa di Mahkamah Majistret Rompit Pahang pagi ini. Tertuduh ketika ini difahamkan sudah pun tiba di mahkamah untuk didakwa. Dan untuk laporan terkini, kita terus saja bersama Fazli Ahmad. Silakan Fazli dengan perkongsian anda di sana. Terima kasih Katie. Suspek kes pembunuhan kejam Allahyarham Siti Masitah dijangka tiba di Mahkamah Majistret Rompin ini sebentar lagi. Lelaki berusia 23 tahun terbabit akan didakwa di hadapan Majistret Azizah Ahmad mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Bagaimanapun, selepas pendakwaan ini, kes ini akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuantan untuk pendakwaan semula. Suspek ditahan sejak 31 Januari lalu selepas kanak-kanak malang terbabit dilaporkan hilang pada petang 30 Januari ketika berbasikal berhampiran kedai di kampungnya di Kampung Tanjung Medang Hilir, Pekan. Mayat mangsa ditemui kira jam 4 petang 9 Februari
Februari lalu di kawasan Semak 200 meter dari Jalan Pekan Paluh Hinai, kira-kira 3 kilometer daripada rumah kanak-kanak Malang terbabit. Ketika ditemui, mayat mangsa sudah hampir reput. Laporan bedah siasat mendapati kanak-kanak Malang terbabit mati kerana dipukul dengan kayu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah di kepala termasuk kesan keretakan di tengkoraknya. Suspek yang juga kenalan rapat keluarga mangsa ditahan kerana jiran mendakwa suspek membawa mangsa dengan motosikal pada petang mangsa dilaporkan hilang. Peringkat awal siasatan, suspek menafikan dakwaan itu. Namun, suspek berketurunan Kemboja ditahan kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan direman 14 hari. Selepas mayat mangsa ditemui, suspek direman pula mulai 11 Februari lalu bagi membantu siasatan kes pembunuhan Allahyarham Siti Masjitah. Semua fakta dan keterangan itu dijangka dikemukakan selepas kes ini didakwa dan dibawa ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan kelak. Jenazah Allahyarham Siti Masjitah dikebumikan Isnin lalu di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Medang Hilir, Pekan. Katie, saya rasa itu saja untuk ketika ini. Sementara suspek akan tiba di mahkamah ini pada bila masa. Katie? Baik, terima kasih Fazli atas perkongsian itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menyiasat dakwaan kewujudan beberapa bahan kempen bersifat provokasi dalam pilihan raya kecil Dun Semenyih yang berlangsung ketika ini. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun mengakui belum mendapat maklumat lengkap berhubung kewujudan bahan itu, namun berjanji akan melakukan siasatan dan mengambil tindakan sekiranya dakwaan didapati benar. Ujar beliau pada masa sama, ia bukan perkara mudah kerana bahan kempen terbabit mungkin dilakukan pihak lain dengan menggunakan nama parti atau individu tertentu. Sejak Isnin lalu, beberapa kain rentang berbau provokasi dinaikkan di beberapa kawasan di Pekan Semenyih. Risalah provokasi didakwa turut diedarkan sejak beberapa hari lalu di kawasan terbabit. Sementara itu, Azhar berkata sekurang-kurangnya 10 laporan polis dibuat orang awam sejak kempen PRK Semenyih bermula Sabtu lalu. Bagaimanapun secara keseluruhan ia berjalan lancar termasuk isu keselamatan dan keamanan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta rakyat supaya tidak menyalah tafsir akan kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung pengurangan penjawat awam. Beliau berkata pandangan pengerusi Pakatan Harapan itu perlu diteliti dengan lebih mendalam selain difahami secara menyeluruh. Elok baca secara teliti kenyataan yang Perdana Menteri buat. Dia tak kata nak mengurangkan begitu, tapi dia ada penjelaskan supaya mungkin ada satu anjakan baru, ada perubahan yang perlu berlaku, proses industrialisasi, penggunaan alat jentera, teknologi. You have to read it within a wider context. Pasal saya tak setuju kalau ini Tun kata nak kurangkan hari ini, saya tak setuju. Pasal saya fikir pegawai kerajaan masih penting. Beliau ditemui di bilik gerakan utama Pakatan Harapan PH di Semenyih semalam. Katanya langkah itu bukan dilaksanakan serta-merta, sebaliknya akan mengambil satu tempoh masa yang lama. Tegasnya penjawat awam bagaimanapun perlu bersedia menghadapi fasa perubahan menerusi pelbagai pendekatan serta pembaharuan yang akan dilaksanakan kerajaan selaras dengan revolusi industri 4.0. Pada sesi dialog bersama warga Angkatan Tentera Malaysia di Kuala Lumpur sebelum ini, Tun Dr. Mahathir berkata ketika ini 1.7 juta rakyat Malaysia bekerja dalam sektor awam dan saiz itu terlalu besar serta perlu dikurangkan. Ketika itu agak berbeza. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin yang juga Timbalan Presiden Pakatan Harapan PH menyelar tindakan PAS yang masih membantu gerak kerja kempen calon Barisan Nasional BN di pilihan raya kecil Dun Semenyih. Beliau berkata sikap itu jelas bertentangan dengan jaminan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa parti itu akan menghentikan sokongannya terhadap UMNO dan BN. Dan kami dalam Pakatan Harapan tak mudah termakan. Walau apa janji dia dan sebagainya mengatakan, oh dia akan buat itu ini. Kerana kita dah tahu sejarahnya pun.
dia bukan baru, PAS bukan baru di Semenyih. Dah lama dan kita pun bukan baru untuk memahami masalah-masalah sebegini. So kita tidak akan termakan dengan soal begitu. Cuma hakikat yang ada, what is happening, the reality is what they said is not what they do. Right? Dia tidak buat apa yang dia kata. So kalau dalam soal istilah lain, orang boleh kata munafik. Beliau bagaimanapun berkata gerak kerja PH terutamanya dalam PRK Semenyih kali ini tidak dipengaruhi langsung oleh isu kerjasama PAS dan juga BN. Sebaliknya kejayaan serta gerak kerja PH selama ini adalah berdasarkan sokongan rakyat serta kerja keras centera parti penyokong. Justru beliau menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat serta pengundi di Semenyih untuk membuat penilaian terhadap isu berkenaan. Kerajaan kecewa dengan persepsi segelintir rakyat yang melabelkan pemerintahan Pakatan Harapan kini sebagai kerajaan sepenggal, sedangkan kepimpinan kini berusaha gigih untuk memulihkan negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, sekiranya tangkapan itu berterusan sehingga pilihan raya umum akan datang dan rakyat hilang keyakinan, negara akan kembali berisiko. Kita tangkas balik kata one term government ini. Kenapa nak bagi one term kalau ini yang masalah bagi balik kepada mereka yang telah merosakkan negara? Apakah ini kita nak bagi balik? Apakah rakyat nak bagi balik mereka yang 60 tahun merosakkan negara? Kami sikit nak tua nak cuba perbaiki one term. What is this? Kita boleh fight back. Beliau berucap di majlis tamu mesra warga PKR Terengganu di Kuala Terengganu semalam. Ujarnya kerajaan Pakatan Harapan belum setahun memerintah negara dan tidak wajar untuk dibandingkan dengan Barisan Nasional yang sudah 60 tahun berkuasa sebelum ini. Berikutan itu beliau turut mengajak rakyat untuk mempertahankan apa yang dikecapi negara ketika ini dengan mendukung usaha kepimpinan Perdana Menteri bagi memulihkan negara daripada kerosakan yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan komited menghidupkan semula Pusat Pengurusan Pekerja Malaysia Luar Negara MOEMC yang operasinya tidak konsisten sebelum ini berikutan kekurangan pegawai. Langkah itu diambil bagi memastikan perlindungan dan kebajikan pekerja tempatan yang mahu bekerja di luar negara terjamin. Menteri Sumber Manusia M. Kula Segaran berkata pihaknya berpandangan pusat berkenaan yang wujud pada tahun 2007 itu perlu kembali beroperasi dengan mengambil contoh kes terbaru 47 rakyat Malaysia yang ditahan di Kemboja menjadi mangsa penipuan sindiket ejen pekerjaan. We are thinking whether that particular agency thing must come back again so that there can be more well informed before our employees go anywhere in the country. They are most free to work anywhere in the country. They can go to Bhutan also to work, but they should be well informed that they ensured that they get reasonable salaries, reasonable protection, and other ancillary benefits. We are concerned about that. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan di Putrajaya semalam. 47 rakyat Malaysia yang ditahan sejak 11 Disember tahun lalu dibebaskan selepas 2 bulan hasil beberapa perundingan kerajaan Malaysia dan Kemboja. Mesyuarat antara lain turut memutuskan satu sistem laporan audit pematuhan sosial akan dibangunkan secara atas talian dan membincangkan usaha untuk mengurangkan kebergantungan 117,000 pekerja asing terutama buruh kasar di Malaysia. Sementara itu beliau berkata pindaan Akta Kesatuan Sekerja 1959 serta Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 sedang diperhalusi sebelum dibentangkan di Parlimen. Kerajaan Sabah dan Filipina akan mengenal pasti langkah penyelesaian terbaik dalam menangani masalah warga Filipina yang tidak mempunyai dokumen di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, langkah itu perlu berikutan jumlah rakyat Filipina yang ramai di negeri itu.
Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Muhammad Syafiee dengan Duta Besar Filipina ke Malaysia, Charles C. Jose semalam. Kita bincangkan banyak perkara dalam usaha kita untuk merapatkan hubungan kita berhubung kait dengan kerakyatan daripada Filipina yang perlukan dokumen yang ada. Begitu juga anak-anak sekolah dan anak-anak mereka. Tambahnya perdagangan barter antara kedua negara yang akan dilaksana semula pada Mac ini akan mewujudkan situasi menang-menang. Aktiviti perdagangan itu dihentikan serta-merta kerajaan sebelum ini pada 6 April 2016. Pertemuan turut menyentuh usaha bersama bagi menangani masalah penyeludupan dadah, penyeludupan serta penculikan. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sabah sedang mengkaji untuk membangunkan pelabuhan di Kudat dan menyediakan sistem perhubungan lebih baik. Ia termasuk mewujudkan laluan kereta api untuk memudahkan perdagangan antara negeri dan negara dalam rantau Asia. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, ia kini di peringkat mengenal pasti keperluan pelabuhan itu dan pembangunan dijangka akan bermula tahun depan. Be linked with rail, ya. Kena ada linkage, dia tidak boleh bergantung dengan jalan raya. Kena kita tahu time yang consume, perlu ada, tidak ada jam dia, tidak ada maintenance jalan yang boleh menampung. Jadi kalau kita gunakan kereta api, you don't worry about the time. You don't worry about the limit of tonnage yang akan dibawa oleh kargo. Kerana kereta api ini cukup kuat dan cukup masanya tepat. Ya, ini di antara tindak tanduk yang dalam perancangan kita. Beliau ditemui ketika perasmian jeti baru Pelabuhan Sadakan di Sabah yang siap dibina dengan kos RM130 juta semalam. Ujarnya pelabuhan itu berpotensi untuk dibangunkan bagi industri perkapalan, komoditi dan pelancongan. Selain kedudukannya yang hampir dengan Filipina, China, Taiwan, Hong Kong dan Jepun. Tambahnya, Kabinet Negeri juga telah meluluskan untuk menaik taraf pelabuhan di Tawau dan Teluk Sepanggar seiring dengan keperluan pengangkutan kargo di negeri itu. 4 empangan utama di Johor mula mengalami penurunan paras air berikutan cuaca yang kering. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan Antarabangsa, Pelaburan dan Utiliti Johor, Jimmy Puah Wisik, bacaan paras air sehingga semalam di empangan Sungai Lebam ialah 11.2 meter berbanding paras catuan atau kritikal 9.6 meter. Ujarnya dalam satu kenyataan, sekiranya paras air sampai ke paras kritikal, maka empangan itu dijangka hanya akan dapat membekalkan air selama 53 hari. Di empangan Layang pula, bacaan sehingga semalam ialah 22 meter berbanding 19 meter untuk paras kritikal, yang mana bekalan air mampu bertahan 75 hari. Bacaan di empangan Sembrong Barat dan Lok Heng pula ialah 8.53 meter dan 2.23 meter. Tambahnya, Jabatan Meteorologi memaklumkan cuaca panas yang melanda negeri itu ketika ini dijangka akan berterusan sehingga Mac. Berikutan itu, satu mesyuarat khas diadakan pada 20 dan 21 Februari lalu bagi mencari langkah persediaan bagi memastikan bekalan air di Johor tidak terganggu. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC dijangka mengadakan satu mesyuarat minggu hadapan bagi membincangkan krisis Myanmar. Mesyuarat itu dijangka disertai Amerika Syarikat, Perancis dan United Kingdom bersama 6 negara anggota lain. Bagaimanapun, ia dijangka mendapat bantahan China. Mesyuarat berkenaan bertujuan mendengar hasil laporan wakil PBB yang mengunjungi Myanmar selama 12 hari bulan lalu sekaligus membincangkan nasib pelarian Rohingya. Wakil PBB itu yang juga diplomat warga Switzerland telah mengunjungi Myanmar sebanyak 4 kali sejak April tahun lalu, namun gagal mencapai kemajuan setakat ini. Seorang pengawal pantai Amerika Syarikat yang menganggap dirinya sebagai nasionalis kulit putih ditahan oleh pihak berkuasa negara itu. Menurut dokumen mahkamah, pegawai berpangkat lieutenant itu mengumpul senjata untuk membunuh orang awam pada skala yang jarang berlaku di negara itu. Christopher Paul Hessen menyenaraikan sasarannya termasuk Speaker Dewan Perwakilan Nancy Pelosi dan hos sebuah syarikat penyiaran. Hessen ditahan Jumaat lalu atas kesalahan memiliki senjata api dan dadah. 15 senjata api dan lebih 1,000 peluru turut ditemui di kediaman Hessen.
Sukan. Walaupun sudah disingkirkan dari saingan Liga Malaysia 2019, perlawanan keempat Liga Perdana di antara Kelantan menentang Perlis malam ini bukannya terus dibatalkan. Sebaliknya, ia terpaksa ditangguh terlebih dahulu bagi memberi peluang kepada Persatuan Bola Sepak Perlis PFA membuat rayuan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Untuk purpose administration, kita tidak menganggap perlawanan itu terbatal tetapi tertangguh buat masa ini, oleh kerana kita masih dalam satu tempoh mengikut statut kita yang satu pasukan itu boleh mengemukakan rayuan. Itu cuma dari satu proses. Jadi apapun tambah Kevin Ramalinggam, tiada penundaan bagi perlawanan kelima di antara Perlis menentang Terengganu FC 2 3 Mac nanti. Ini kerana keputusan sama ada rayuan PFA diterima atau ditolak ahli lembaga pengarah MFL hanya akan diketahui selewat-lewatnya Khamis depan. Sebagai rekod, Perlis sudah mengharungi 3 perlawanan Liga Perdana 2019 dengan 2 kekalahan dan 1 kemenangan. Prestasi itu bagaimanapun sudah diduga, khususnya penyokong pasukan Singa Utara selepas barisan pemain dan jurulatih tidak menerima gaji sejak Disember lalu. Dalam perkembangan lain, Kevin menafikan Perlis dihimpit masalah tunggakan gaji selepas MFL mengumumkan penyertaan skuad Singa Utara itu dalam saingan Liga Perdana musim ini. Kita kena faham bahawa pemain-pemain termasuk pemain-pemain ternama yang telah menandatangani kontrak dengan pasukan Perlis telah menandatangani kontrak dengan pasukan Perlis itu sebelum apa-apa keputusan dibuat untuk menaikkan mereka ke Liga Premier. Dan jika pasukan Perlis hari ini cuma beraksi di dalam Liga M3 yang sepatutnya mereka beraksi jika mereka masih lagi satu pasukan yang dikatakan pasukan Liga FAM dahulu, ya. Jika pasukan ini beraksi dalam M3, maka pemain-pemain ini sudah mengambil keputusan pada waktu itu untuk bermain untuk Perlis, tidak kira liga yang mereka bertanding. Bagaimanapun, tambah Kevin, MFL tetap komited dalam menyelesaikan isu tunggakan gaji yang dihadapi barisan pemain dan jurulatih Perlis menerusi kawalan kewangan yang telah dipersetujui semua pasukan sebelum ini. Pembelaan ke atas pemain dan jurulatih Perlis tetap menjadi keutamaan MFL sekalipun tanggungjawab penuh melangsaikan tunggakan gaji terletak sepenuhnya di atas pengurusan Persatuan Bola Sepak Perlis PFA. Sebagai rekod, pemain Perlis bagi musim 2019 tidak dibayar gaji sejak Disember lalu, sekaligus menyaksikan beberapa pemain nekat meninggalkan pasukan itu baru-baru ini. Sementara itu, bekas pemain Perlis Khairil Muhyiddin Zamri sah mengikat kontrak bersama Selangor selepas gambarnya dimuat naik dalam laman rasmi Persatuan Bola Sepak Selangor FAS malam. Berita penghijrahan Khairil Muhyiddin ke Selangor jelas mendapat reaksi ramai penyokong bola sepak tempatan selepas mengetahui masalah yang dihadapi pemain itu bersama pasukan Perlis sebelum ini. Dengan rekod baharu Khairil Muhyiddin bersama Perlis dengan menjaringkan 2 gol dalam 3 perlawanan sebelum ini, FAS berharap pemain kelahiran Kedah itu dapat mengekalkan momentum terbaiknya sekaligus membantu pasukan Red Giants mengatasi masalah di jentera serangan ketika ini. Selain Khairil Muhyiddin, FAS juga pantas menyambar khidmat bekas pemain import Kedah, Sandro da Silva. Sandro yang didaftarkan sebelum jendela perpindahan pertama Liga Malaysia baru-baru ini akan menggantikan tempat Anthony German yang gagal memberi aksi terbaik selepas 3 perlawanan pertama musim ini. Turut disambar FAS adalah Fandi Osman dari PKNS FC. Fandi dipinjamkan ke Selangor selepas FAS bersetuju menukar Eskanan ke PKNS FC. Baik, terus ikuti Bulletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.